Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam ni insya-Allah kita akan sambung dalam perbincangan tafsir dalam surah Yusuf pada juzuk yang ke-12, akhir juzuk ke-12, bermula pada ayat ke-50. Ayat ke-50 sehingga ayat ke-52 menceritakan bagaimana Raja Mesir meminta Nabi Yusuf untuk mentakwilkan mimpinya, dan perintah daripada Raja Mesir untuk mengeluarkan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam daripada penjara. Dan bagaimana Nabi Yusuf pada ketika itu dia tak nak keluar daripada penjara sehinggalah namanya dibersihkan terlebih dahulu. Kita lihat pada ayat ke-50. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala al-maliku utuni bih falamma ja'ahu ar-rasul qala irji' ila rabbika fas'alhu ma balun niswati allati qatta'na aydiyahun inna rabbi bikaydihinna alim. Raja Mesir berkata, ituni bih, kamu semua bawa datang kepada aku Nabi Yusuf. Falamma ja'ahu ar-rasul, apabila satu utusan telah datang kepada Nabi Yusuf, Nabi Yusuf jawab apa? Irji' ila rabbik, pulang kepada Tuhan kamu, kepada raja kamu. Fas'alhu, kamu minta kepada dia, suruh kamu tanyakan kepadanya, ma balun niswatil lati qatta'na aydiyahun, bagaimana keadaan perempuan-perempuan yang mana terhiris tangan mereka. Satu ketika dahulu isteri permaisuri Mesir, isteri Raja Mesir ini iaitu permaisuri Mesir pernah mengajak wanita-wanita untuk bertandang ke rumahnya dan diberi pisau, diberi buah, dan pada ketika terhiris kerana terpegun dan terkesima dengan kecantikan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Inna rabbi bikaidihinna alim, sesungguhnya Tuhanku Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui terhadap tipu daya mereka. Pada ayat ke-51, qala ma khatabukunna idh rawattunna yusufa an nafsih, maka pada ketika itu Raja Mesir panggil wanita-wanita yang pernah bertandang ke rumahnya. Raja Mesir bertanya, ma khatabukunna idh rawattunna yusufa an nafsih, apa pendapat kamu, bagaimana cerita kamu di semua ni? Idh rawattunna yusufa an nafsih, ketika mana kamu menggoda Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, kamu pujuk Nabi Yusuf supaya melakukan perkara tidak baik. Qulna hasya lillahi ma alimna alaihi min su', mereka jawab apa? Hasya lillah, maha suci Allah, ma alimna alaihi min su', kami tidak melihat kepada Nabi Yusuf ini mana-mana keburukan, mana kami tak nampak pun satu keburukan yang ada pada Nabi Yusuf. Ini dipanggil apa? Penafian secara total. An-nakiratu siyaqun nafi, ba'da an-nakirah siyaqun nafi, sirah penafian, kemudian didatangkan isim nakirah selepasnya menunjukkan penafian secara total. Qalat imra'atul aziz, pada ketika itu permaisuri Mesir kata, al-ana hashasal haqq, sekarang ini telah terzahirlah kebenaran, jelas kebenaran.
ana rawattuhu an nafsih. Dia buat pengakuan, aku sendiri yang menggoda Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, wa innahu laminas sadiqin. Sesungguhnya Nabi Yusuf adalah di kalangan orang-orang yang benar. Dzalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaib wa anna Allah la yahdi kaidal khainin. Demikian tu kerana supaya Raja Mesir ini dia tahu bahawasanya aku tidak khianat kepadanya. Aku tidak berkhianat kepada Raja Mesir bil ghaib, ketika ketiadaannya. Wa anna Allah la yahdi kaidal khainin. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan memberi petunjuk, memberi hidayat kepada rancangan orang-orang yang membuat khianat. Apakah kesinambungan pada ayat ke-50 sehingga 52 dengan ayat yang sebelum ini? Kita lihat munasabah ataupun kesinambungannya. Selepas mana pemberi minum raja telah memberitahu tentang Nabi Yusuf, memberitahu raja tentang takbir Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Kerana Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam seorang lelaki yang pandai takwil mimpi. Kawan sebanduan dengan Nabi Yusuf dahulunya, dulu penjara dengan Nabi Yusuf, tapi dah keluar dah. Bila dah keluar, dia recommend kepada raja, ada seorang dalam penjara yang pandai takwil mimpi. Raja kata pergi tanya dia mengenai kisah mimpi aku ni. Kemudian bila Nabi Yusuf dah takwil mimpi, istahsanahu. Raja tadi menganggap perkara ni perkara yang penting dan juga baik, takwilan mimpi ni. Dan raja tadi minta untuk melihat Nabi Yusuf sendiri, supaya dia sendiri, raja itu sendiri yang memastikan kebenaran percakapan utusan ini. Raja sendiri nak dengar daripada mulut Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Kerana setiap perkara yang didengar tidak sama dengan apa yang dilihat. Lihat lebih kuat daripada dengar. Permintaan raja ini seolah-olah menunjukkan kepada kita satu advantage, kelebihan ilmu itu sendiri. Ulama-ulama diminta kepada dia dalam urusan-urusan yang penting, diminta nasihat kepadanya. Kerana ilmu adalah sebab, ilmu ini adalah satu sebab penyebab terlepasnya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam daripada ujian dunia. Wa huwa aidan sababul lil khalas min al mihnah al ukhrawiyah. Dan ilmu juga menjadi satu sebab terlepas Nabi Yusuf daripada ujian akhirat. Kerana ini Nabi Yusuf alaihi salat, kerana itu Nabi Yusuf raja meminta kepada Nabi Yusuf, bukan raja, Nabi Yusuf sendiri minta kepada raja untuk dibersihkan namanya daripada sebarang tohmahan yang telah viral di kota Mesir pada ketika itu, yang mana mereka menyatakan aku telah melakukan satu perbuatan yang tidak baik kepada permaisuri Mesir. Knowledge satu perkara yang amat penting, sama ada dalam urusan dunia ataupun urusan akhirat. Ilmu dalam urusan dunia, seperti mana Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, dalam urusan dunia terlepas dia, sebab dia ada kelebihan ilmu ini, maka diberi pembebasan daripada penjara. Dan juga ilmu juga menyelamatkan Nabi Yusuf di akhirat nanti, kerana dia ada knowledge, ilmu tentang dosa berzina, maka dia tak melakukan zina, menjadi penyelamat di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala memberitahu dalam ayat ini, dalam beberapa petikan ayat yang kita bacakan tadi, mengenai dengan pendirian Raja Mesir, yang mana pada ketika itu istaraha li ta'bir Yusuf ru'yahu, dia berasa satu keselesaan terhadap takwilan mimpi Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Maka pada ketika itu Raja Mesir baru tahu kelebihan
ilmu Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, betapa luasnya ilmu Nabi Yusuf, dan betapa mengambil beratnya Nabi Yusuf ini terhadap penduduk negara dia dan juga rakyat dia. Kalau Nabi Yusuf tak mengambil berat tentang penduduk dan negara Mesir, buat apa dia nak bagi tahu raja tentang takwilan mimpi? Tak ada apa-apa benefit untuk dia. Tapi tidak, kerana ada semangat dalam berfikir mengenai rakyat, mengenai negara Mesir, maka Raja Mesir telah memberi sanjungan kepada Nabi Yusuf. Wa adraka anna tafsir ar-ru'ya bima sami'a kalam khatir yadullu ala rajahati aqli Yusuf wa quwwati zakaihi. Raja Mesir mengetahui bila mana dia mendengar sendiri bagaimana percakapan Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam mengenai satu perkara yang cukup bahaya ni. Mimpi Raja Mesir cukup bahaya kerana mengakibatkan musim kemarau yang begitu panjang dan juga musim subur yang begitu panjang, yang mana kedua-duanya amat penting. Sekaligus dia menunjukkan betapa tajamnya akal Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam dan betapa bijaknya Nabi Yusuf dalam menyusun strategi. Maka selayaknya lah bimuqabalatihi syakhsiyan liyusmi' minhul amr. Sayugianya lah raja ini dia sendiri yang muqabalah, bertemu sendiri secara personal dengan Nabi Yusuf, bukan sekadar hantar utusan. Dah suruh Raja Nabi Yusuf keluar, dia tak nak keluar dari penjara. Raja turun padang, berjumpa sendiri dengan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam dan mendengar apa yang diceritakan oleh Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Wa qala al-maliku tuni bih. Raja Mesir kata kepada pengikut-pengikut dia, keluarkan Nabi Yusuf, akhrijuh minas sijin, keluarkan Nabi Yusuf daripada penjara, bawa datang menghadap aku, supaya aku sendiri yang mendengar perkataan Nabi Yusuf, dan aku akan tanya satu soalan demi satu soalan, wa atalammas, aku akan desak dia tanya satu soalan demi satu soalan terhadap takwilan mimpi ini. Falamma ja'ahu ar-rasul bidzalik, apabila utusan tadi datang kepada raja, dia kata apa? Imtana'a minal khuruj. Nabi Yusuf tak nak keluar dari penjara. Satu perkara yang mustahil. Penjara, orang penjara dapat keluar macam syurga bagi satu kebebasan. Tapi Nabi Yusuf sebaliknya tak nak keluar. Hatta yatahaqqaq, sampailah Raja Mesir itu sendiri mengiklankan, memastikan, dan juga rakyat Mesir memastikan bagaimana bersihnya Nabi Yusuf dan dia bukan di kalangan orang yang bersalah. Itu permintaan dia. Wa nazahati 'irdihi mimma nusiba ilaihi min jihati imra'atil aziz wa anna hadha sijn kana zulman wa 'udwanan, dan bersihkan nama baik dia kerana semua sebab yang menyumbatkan Nabi Yusuf di dalam penjara ini adalah kerana perbuatan seorang wanita, asbab seorang wanita dan juga beberapa orang wanita Mesir. Dan Nabi Yusuf nak bagi tahu penjara ini, pemenjaraan aku ini adalah satu kezaliman dan juga satu pengkhianatan. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri memuji pendirian Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kelebihan kemuliaan Nabi Yusuf dan betapa tingginya nilai akhlak kesabaran Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Dalam Musnad Ahmad dan juga Sahih Bukhari dan juga Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Abu Hurairah kata Nabi SAW bersabda, walau labistu fis sijn ma labitha Yusuf la ajabtu da'i. Kalaulah aku yang duduk dalam penjara, Nabi kata, ma labitha Yusuf, kalaulah aku berada dalam penjara seperti mana Yusuf berada dalam penjara, la ajabtu da'i, seorang satu utusan datang nak bagi tahu raja keluarkan kamu daripada penjara, aku terus sahut. Nabi kata,
betapa tingginya kesabaran Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Kemudian qala irji', Nabi Yusuf kata menolak permintaan Raja Mesir ini. Nabi Yusuf kata irji' ila sayyidik, irji' ila rabbik, pulang kepada tuan kamu, raja kamu, pulang kepada dia. Aku nak minta kepada dia, minta apa? Supaya dia tanyalah mengenai dengan perempuan-perempuan yang mana tangan mereka terluka, kerana terhiris pisau. Kerana aku tak suka aku datang kepada raja dalam keadaan aku ditohmah, nama aku tak dibersihkan, dengan satu isu yang mana aku dipenjarakan kerana isu tadi, kerana tohmahan tadi. Dan mintalah daripada raja supaya direalisasikan, dipastikan isu ini sebelum aku datang kepada dia. Sebelum aku datang menghadap raja, aku nak dia panggil semua perempuan-perempuan yang tangan terluka kena pisau tu, tanya balik kepada mereka siapa yang benar, siapa yang salah, supaya raja tahu hakikat sebenar, di mana kebenaran itu. Inna rabbil alim bi khafayal umur, sesungguhnya Tuhan aku Allah Ta'ala ini maha mengetahui terhadap urusan-urusan yang tersirat, yang tersembunyi, tipu daya mereka, helah mereka, sabotaj mereka, rancangan jahat mereka terhadap diri aku, semua dalam tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fajama'al malik an-niswata allati qatta'na aydiyahun, raja pun kumpulkan semua wanita yang pernah bertandang ke rumahnya, yang terhiris tangan mereka kerana pisau. Maka pada ketika itu Nabi Yusuf raja telah berkata kepada mereka semua sekali. Raja tanya, wa huwa yuridu mar'ata wazirihi wa huwa al-aziz. Dalam masa yang sama sebenarnya raja nak tuju juga kepada permaisuri dia, kepada isteri dia. Ma khatabukunna ma sya'nukunna wa khabarukunna hina rawattunna Yusuf an nafsihi yawm ad-dhiyafah. Apa yang berlaku ni ketika mana kamu goda, kamu pujuk Nabi Yusuf pada ketika kamu datang bertandang ke rumahku sebagai tetamu? Adakah kamu mengajak Nabi Yusuf, kamu ajak Nabi Yusuf untuk melakukan perbuatan yang mungkar, perbuatan jahat? Apa jawapan wanita Mesir ini? Mereka jawab, ajabnal malik, mereka kata qulna hasya lillah, iaitu ma'azallah, maha suci Allah. Nabi Yusuf ini maha suci Allah. Nabi Yusuf Allah Ta'ala pelihara dia daripada melakukan kejahatan. Wa huwa ta'bir uridu bihi tabri'atahu wa ta'ajjub min nazahatihi wa iffatihi. Dan takbir hasya lillah, qulna hasya lillah, hasya lillah ni satu perkataan yang terkejut, satu perkataan apa yang terkejut. Hasya lillah maksudnya satu perkara yang dirasa pelik dan takjub. Wanita Mesir kata sungguh ajaib Nabi Yusuf ini, dia begitu suci dan tingginya kehormatan dirinya. Maha suci Allah, Nabi Yusuf bukanlah orang yang ditohmah. Wallahi ma alimna alaihi su, kami tidak mengetahui keburukan pada Nabi Yusuf. Dalam sejarah yang begitu panjang, kami tak pernah tahu keburukan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Pada ketika itu tiba-tiba Imra'atul Aziz, permaisuri Mesir, bersuara. Dia kata, al-an tabayyana al-haqq wa dhahara, sekarang telah terzahir, terbuktilah kebenaran. Aku sendiri yang menggoda Nabi Yusuf, bukan Nabi Yusuf. Dia mengaku. Fa innahu ista'sama, Nabi Yusuf orang yang terpelihara, yang tak nak untuk bersama dengan aku. Nabi Yusuf orang yang benar. Hiya rawadatni an nafsi, dia yang menggoda aku. Dia tu siapa? Iaitu permaisuri Mesir yang menggoda aku. Ini perkataan Nabi Yusuf, benarlah perkataan dia.
wa qad aradat bidzalik, dan pada ketika itu sesungguhnya permaisuri Mesir nak apa, mukafa'at Yusuf ala sauni sum'atiha, nak membalas Nabi Yusuf di atas kesucian namanya. Nama cukup bersih dan tidak tercalar dengan apa-apa, tidak terpalit dengan perkara yang tidak baik. Wa huwa i'tiraf sharih min imra'atil aziz. Ini adalah pengakuan yang jelas tanpa pengakuan yang jelas, tidak ada tersembunyi daripada pengakuan ini. Pengakuan daripada permaisuri Mesir bahawasanya Nabi Yusuf tidak berdosa dalam isu ini, tidak bersalah, yang bersalahnya dirinya. Kemudian dia berkata lagi permaisuri Mesir, zalikal i'tiraf minni bil haq, pengakuan ini daripada aku dengan sebenar-benarnya, supaya Nabi Yusuf mengetahui, supaya diketahui sebenarnya Nabi Yusuf dalam penjara, anni lam akhunhu asna'a ghaibatihi, sebenarnya ketiadaan suami aku di rumah, di istana, sebenarnya Nabi Yusuf tidak melakukan apa-apa khianat. Yang khianat je adalah aku. Au at'an fi syirfihi wa taharatihi wa iffatihi, sebenarnya Nabi Yusuf seorang yang sangat mulia, yang suci, yang budi pekertinya tinggi. Imam Zamakhsyari menyatakan perkataan yang demikian ini adalah perkataan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Perkataan ini adalah perkataan Nabi Yusuf. Perkataan apa tu? Perkataan al-ana hasal haqq wa ana rawatuhu an nafsihi wa innahu laminas sadiqin. Perkataan apa? Perkataan zalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaib wa anna Allah la yahdi kaidal khainin. Ayat ke-52, Imam Zamakhsyari kata itu adalah perkataan Nabi Yusuf, yang mana bersambung dengan perkataan inna rabbi bikaidihinna alim, sesungguhnya Tuhan aku mengetahui rancangan jahat wanita Mesir terhadap diri aku. Kemudian sambungan pada ayat ke-52, zalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaib, supaya Raja Mesir tahu aku tak mengecewakan dia, tak buat jahat, tak buat khianat dengan dia ketika ketiadaan dia. Ini Imam Zamakhsyari kata. Dan dikritik oleh pendapat Imam Zamakhsyari ini oleh Abu Hayyan. Dia kata wa man dhahaba ila anna qawlihi dzalika liya'lam, ini daripada perkataan Nabi Yusuf berhajat kepada satu perkara takalluf yang lebih-lebih dalam nak memahami sesuatu ayat. Tak ada dalil yang menunjukkan itu adalah perkataan Nabi Yusuf, tak ada dalil. Imam Zamakhsyari menyatakan kafa bil ma'na dalilan qaidan ila an yaj'al min kalam Yusuf alaihi salatu wassalam. Sebenarnya jelas itu dari segi qarinah dalilnya, itu adalah perkataan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Okey. Ada yang kata pada ayat 52, zalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaib wa anna Allah la yahdi kaidal khainin. Ada kata itu perkataan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, wa anna Allah la yahdi kaidal khainin, sesungguhnya Allah Taala tidak memberi hidayat kepada rancangan orang-orang yang buat khianat. Wal ya'lam al jami', wahai manusia keseluruhan, hendaklah kamu ketahui bahawasanya Allah Ta'ala tidak akan menyempurnakan, tidak akan memberi bantuan dan pertolongan kepada rancangan orang-orang yang membuat khianat. Bahkan Allah Ta'ala merosakkan rancangan tersebut. Apabila kita katakan ini adalah perkataan Nabi Yusuf pada ayat ke-52, menunjukkan dia adalah ta'rid, satu sindiran terhadap isteri permaisuri Mesir pada pengkhianatannya terhadap amanah kepada suaminya. Kita lihat pada ayat ke-52, bila kita kata ini perkataan Nabi Yusuf,
dzalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaibi wa anna Allah la yahdi kaidal khainin. Nabi Yusuf kata liya'lam, supaya suami dia Raja Mesir ni tahu bahawasanya aku tidak melakukan khianat ketika ketiadaan Raja Mesir tersebut. Ini sebagai satu sindiran yang tajam kepada isterinya kerana tak memikul amanah sebagai seorang isteri dengan sebaik yang mungkin. Wa ta'rid bi zawjiha fi khiyanatihi amanatallah hina sa'adaha ba'da zuhuril ayat ala habasi. Dan juga sebagai satu sindiran secara tidak langsung, bukan sekadar sindiran kepada isteri permaisuri Raja Mesir ini, bahkan juga satu sindiran yang cukup sinis kepada Raja Mesir itu sendiri, kerana pengkhianatan dia terhadap amanat yang Allah Ta'ala berikan kepada dia sebagai seorang suami, sanggup sembunyikan kebenaran dan bantu isteri dia dalam memenjarakan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam selepas jelas bukti-bukti di hadapan dia. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan daripada ayat ke-50 sampai ke-52 ini menunjukkan kepada kita Raja Mesir ini dia sendiri jumpa Nabi Yusuf. Dia jumpa Nabi Yusuf kerana Nabi Yusuf mempunyai satu kelebihan yang cukup bernilai, iaitu Nabi Yusuf mempunyai knowledge, ilmu. Yang keduanya, ilmu ini bukan ilmu semata-mata, ilmu yang disertai dengan amalan yang soleh adalah sebab. Ilmu berserta amal adalah menjadi sebab terlepas manusia ini daripada ujian duniawiyah dan juga ujian ukhrawiyah. Makna dia dapat melepasi ujian tadi dengan baik, seperti mana berlaku kepada Nabi Yusuf AS. Kemudian yang ketiganya, tidak mengapa bintihazil fursah li isbatil haqqi was sidqi wal bara'ah faqad tarayyas Yusuf wa tamahala an ijabati talabil malik lahu. Tidak mengapa mengambil kesempatan, mengambil peluang untuk mensabitkan kebenaran, mensabitkan perkara yang hak, dan juga untuk membebaskan nama buruknya, untuk menjaga nama baiknya. Jadi pada ketika itu ulama menyatakan tak mengapa walaupun dia sedikit lewat dalam memberi jawapan secara bersemuka dengan Raja Mesir, kerana mengambil kesempatan pada ketika itu bersihkan namanya terlebih dahulu. Perkara yang keempat adalah al-i'tisam bis sabr. Nabi Yusuf nilai kesabaran cukup tinggi. Sifat hilim ni sifat kelembutan Nabi Yusuf cukup tinggi. Izzatun nafsi, jaga maruah diri juga tidak ternilai, tidak terjangkau ketinggiannya. Wasaunul karamah min usul akhlaqil anbiya, sudah pasti menjaga karamah, kemuliaan ini adalah usul asal kepada akhlak nabi-nabi. Kerana Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam bersabar, dan juga dia menggalakkan untuk mengiklankan kebebasan nama dia daripada ditomah dengan perkara yang buruk. Jaga nama baik dia, maruah diri dia. Dalam sahihain Imam Bukhari juga Imam Muslim dinyatakan walau labistu fi sijin ma labisa Yusuf la ajabtu da'i, seperti yang saya bagi tahu tadi. Dalam satu riwayat yang lain menyatakan ya rahamullah akhi Yusuf, semoga Allah Taala merahmati saudara aku Yusuf alaihi salatu wassalam, laqad kana sabiran haliman, sesungguhnya Nabi Yusuf seorang yang sangat penyabar, seorang yang sangat penyantun. Walau labistu fis sijn ma labisahu, Nabi SAW menyatakan kalau aku sendiri berada dalam penjara seperti Nabi Yusuf berada dalam penjara, ajabtu da'i, siapa saja yang
memanggil nama aku untuk keluar daripada penjara, aku akan sahut. Walam altamis al-uzra, aku tidak mencari sebarang keuzuran untuk dikeluarkan aku daripada penjara, aku terus keluar. Nabi Yusuf tak bersihkan namanya dahulu. Antara perkara-perkara yang baik, sifat yang baik adalah ar-jur'ah fi i'lanil haq, berani dalam mengiklankan kebenaran. Was-saraha fi izharil haqa'iq, dan juga menzahirkan hakikat perkara yang sebenarnya. Dan tidak taraddud fi insafil abriya, tidak berasa berbelah bahagi dalam berlaku insaf, berlaku adil kepada orang yang tidak berdosa, orang yang bebas, yang tidak bersalah. Orang yang tak bersalah, buat apa lagi kita nak penjara ke tidak? Dah dia tak bersalah, tak perlu berbelah bahagi. Kerana imra'atul aziz, kerana isteri Raja Mesir ini telah membuat i'lan tentang mengenai dengan bersihnya Nabi Yusuf AS di kalangan jemaah wanita pada ketika mereka bertandang ke rumahnya. Wa karrarat i'tirafaha bil haqq, dan dia membuat pengakuan berkali-kali dengan kebenaran selepas beberapa tahun berlalu, selepas mana zujja bi Yusuf, disumbat Nabi Yusuf di dalam penjara. Last kali Quran memberitahu al-an hashasal haqq, sekarang telah jelas kebenaran tersebut. Kemudian ditaukidkan, dia mentaukidkan lagi perkataan dia. Siapa ulama kata, ada yang menyatakan ayat ke-52, zalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaib, itu bukan perkataan Nabi Yusuf seperti mana yang telah ditafsirkan oleh Imam Zamakhsyari. Sebagian ulama menyatakan itulah perkataan daripada permaisuri Mesir. Dia kata zalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaib, pada ayat ke-52, iaitu aku mengakui kebenaran Nabi Yusuf supaya dia tahu bahawasanya aku lam akzib alayya, aku bukanlah berdusta kepadanya. Walam azkurhu bisu' wa huwa ghaib, aku tidak sebut kepadanya keburukan ketika mana dia tidak ada. Siapa? Ketika mana suami dia tidak ada, dia tak sebut apa-apa keburukan. Bal saddaqat wa tarafa'at 'anil khiyanah, bahkan dialah yang sebenarnya melakukan pengkhianatan. Inilah di antara kisah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Kemudian pada ayat yang berikutnya, ayat yang ke-53, kita lihat, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Wa ma ubarri'u nafsi, ini adalah satu sambungan, walaupun juzuk yang baru, juzuk ke-13 dalam surah yang sama, surah Yusuf, tapi ini adalah sebahagian daripada perkataan permaisuri Mesir. Dia menyatakan selepas dia buat pengakuan dia bersalah, di akhir sekali dia kata apa? Wa ma ubarri'u nafsi, wa ma ubarri'u nafsi, aku tidak boleh bebaskan diri aku, maknanya aku tak terlepas daripada kesalahan. Innan nafsa la'ammaratun bisu, sesungguhnya nafsu ini, kerana sesungguhnya nafsu la'ammaratun bisu, sentiasa mengajak kepada kejahatan. Illa ma rahima rabbi, melainkan siapa yang Allah Ta'ala pilih, yang jaga, Allah Ta'ala jaga dia. Inna rabbi ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Ta'ala itu sesungguhnya Tuhanku itu adalah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Ini adalah perkataan daripada antara perkataan terakhir dalam ayat ini, perkataan isteri ataupun permaisuri Mesir, sambungan daripada ayat sebelum ini.
Abu Hayyan menyatakan al-zahir anna hadha kalam imra'atil aziz. Abu Hayyan kata ini adalah dalam kitab tafsirnya Al-Bahrul Muhit, ini adalah perkataan daripada isteri ataupun permaisuri Mesir. Imam Zamakhsyari kata tak, ini perkataan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Okey, maka pada ketika itu wa huwa dakhil tahta qawlihi, sebab itu dia termasuk dalam ayat qalat. Sebelum dari ayat qalat al-an hashasal haqq, pengakuan yang dibuat, pengakuan dengan sebenar-benarnya ini nak bagi tahu Nabi Yusuf tidak melakukan pengkhianatan. Dan dia menyatakan wa armihi bi dzambin huwa minhu bari'un, aku yang melakukan dosa, Nabi Yusuf tidak, dia bebas daripada dosa. I'tazarat, dan dia juga minta keuzuran terhadap apa yang telah berlaku, apa yang telah berlaku, iaitu kerana kesilapan hawa nafsu manusia. Wa ma ubarri'u nafsi, wa ma ubarri'u nafsi, sesungguhnya tidaklah aku terlepas daripada mengikut hawa nafsuku. Kerana bila disebut tentang nafsu, kecenderungan dia adalah kecenderungan kepada kejahatan, syahwat. Ammaratum bisu. Ibnu Katsir menyatakan pandangan ini adalah pandangan yang kuat dan azhar, kerana siyaqul kalam, konteks dalam cerita ini, kulluhu min imra'atil aziz. Ibnu Katsir kata kalau kita lihat dalam konten cerita ini, dia cerita tentang apa? Semuanya ini adalah perkataan daripada Imra'atul Aziz, permaisuri Mesir, di hadapan suami dia, bukanlah perkataan Yusuf alaihi salatu wassalam. Bahkan selepas daripada itu barulah raja panggil Nabi Yusuf, selepas isteri dan juga wanita-wanita Mesir telah membuat pengakuan. Kita lihat Imra'atul Aziz, permaisuri Mesir ni kata al-ana hashasal haq, sekarang dah jelas kebenaran. Nabi Yusuf sendiri dia tak berlaku khianat, walaupun dia dipenjarakan, supaya suami aku, Raja Mesir itu sendiri tahu bahawasanya aku telah mengkhianati Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Wa anni lam artakib al-fahishah falam yahdus minni illa mujarrad al-murawadah awil mughazalah. Sesungguhnya aku belum buat lagi perkara-perkara tak baik, perzinaan aku tak buat lagi dengan Nabi Yusuf. Tak berlaku lagi pun, cuma semata-mata goda, pujuk dulu, itu je. Famtana'a wa aba waladha bil fira. Nabi Yusuf tak nak, Nabi Yusuf enggan, dia lari. Wala unazzihu nafsi minaz zalal wal khata, aku tidak bersihkan diriku daripada kesalahan dan juga ketergelinciran, kerana manusia memang tak terlepas. Dia buat pengakuan, dia tak ada rasa malu lah, sebab memang dia salah. Innan nufus, kemudian isteri Mesir tadi kata, permaisuri Mesir tadi kata, dia kata innan nufus mayyalah bitaba' ila syahawat wal ahwa. Sesungguhnya bila sebut tentang nafsu ni, kecenderungan dia ke mana lagi? Tabiat hawa nafsu terhadap syahwat, perkara-perkara yang tak baik. Illa ma rahima rabbi, melainkan siapa yang Allah Ta'ala pilih, siapa yang Allah Ta'ala kasihani kepadanya, maka Allah Ta'ala akan alihkan dia daripada terjebak dalam kemaksiatan, perkara yang tidak baik, seperti mana yang berlaku pada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Walakinni, tetapi isunya adalah aku tak berputus asa daripada rahmat Allah. Sesungguhnya Tuhan aku adalah Maha Pengampun dan juga yang pengasih terhadap hamba-hambanya. Aku sentiasa bertaubat kepada Allah. Ini perkataan wanita permaisuri Mesir ini. Dalam satu qaul atau pandangan yang marjuh, yang tidak kuat, menyatakan sesungguhnya ayat ini adalah hikayah. Sesungguhnya ayat ini adalah hikayat bagi perkataan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam.
dengan makna liya'lam al-aziz, hendaklah Raja Mesir tahu aku tak buat khianat kepadanya pada ketiadaannya, wa hala thiqatihi bi, dan juga supaya dia percaya kepada aku, wa timanihi ala irdihi, supaya dia tahu betapa amanahnya aku jaga maruah diri, wa ma ubarri'u nafsi al-bashariyah min khawatiril qalb, sesungguhnya aku tidaklah membebaskan diri aku sebagai seorang manusia daripada lintasan-lintasan hati yang tak baik. Itu perkara biasa. Fa kullu nafsin mayyalah bi taba' al-musyahhawat wal ahwa. Setiap manusia ni ada kecenderungan perkara yang tak baik. Itu biasa. Sebab semua manusia ada nafsu. Illa an-nafsa alladhi 'asamaha Allah minal inzilaq fil ma'asi. Kita ni semua ada hawa nafsu. Semua hawa nafsu semua cenderung benda-benda tak baik, melainkan nafsu yang mana Allah Ta'ala pelihara, jaga dia daripada tergelincir dalam kancah kemaksiatan. Wa wifqaha lil istiqamah, dan juga taufik yang Allah Ta'ala berikan kepada nafsu tersebut, kepada jiwa tersebut untuk istiqamah, konsisten dalam sesuatu amalan. Dan itulah sebenarnya nafsul anbiya, diri nabi-nabi, wasiratus sulaha, orang-orang yang soleh, perjalanan orang-orang yang soleh. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu Ghaffar, Maha Pengampun terhadap dosa hamba-hambanya. Ambil itu apa? Okey. Kita lihat sikit saja lagi. Ayat ini menunjukkan aktsarun nufus, kebanyakan nafsu ini adalah nazza'ah lisyahwah, cenderung kepada perkara tak baik. Dan nafsu ini setiap manusia ada dan perlu kepada mujahadah, mukafahah, muraqabah wa tahzir. Nafsu ni perlu kepada pemantauan, perlu kepada berjaga-jaga, dan juga mujahadah, pengorbanan untuk menekan hawa nafsu. Datang dalam hadis Nabi, ma taqul fi sahibin lakum in antum akramtumuh wa at'amtumuh wa kasawtumuh afdha bikum ila syarri ghayatin. Sesungguhnya kamu apa yang kamu katakan pada seseorang, sekiranya kamu muliakannya, kamu memberi makan kepadanya, kamu memberi pakaian kepadanya, afdha bikum ila syarri ghayah, dan dia membawa kamu kepada kemuncak kejahatan. Jelah nafsu kita muliakan dia, kita beri makan sampai kenyang dia, kemudian kita pakaian yang hebat-hebat, semua itu membawa kepada kemuncak kerosakan. Sekiranya nafsu ini kamu hina dia, kamu berlapar, tidak beri kekenyangan kepada dia, pakaian yang sederhana, maka itu adalah membawa kepada kemuncak kebaikan. Maka mereka bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hadza syarru sahibin fil ard. Qala fa walladhi nafsi biyadihi innaha lanufusukum alladhi baina junubikum. Itulah jiwa kamu yang ada di samping kamu, kita panggil nafsu kamu yang ada di samping kamu. Perlukan pengorbanan yang tinggi, tak boleh ikut hawa nafsu sangat. Ahlu sunnah wal jamaah, mereka mengambil dalil dengan ayat illa ma rahima rabbi, melainkan siapa yang Allah Ta'ala kasihani kepada dia, dia akan terselamat daripada godaan nafsu, menunjukkan ketaatan, iman. Kedua-duanya, ketaatan dan juga keimanan, tidak akan terhasil melainkan daripada taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insirafun nafsi minasyar, kita nak jauhkan diri kita daripada maksiat, perkara tak baik. La yakunu, tak jadilah perkara tersebut melainkan semua dengan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekaligus ayat ini juga menunjukkan ke atas kekurniaan Allah Ta'ala, ihsan Allah kepada kita,
fahuwa ghafur li dzunubi ibadi. Allah Taala Maha pengampun terhadap dosa hamba-hambanya, Maha pengasihani terhadap hamba-hambanya. Idza hum tabu, apabila mereka bertaubat, mereka kembali kepada Allah, mereka beramal soleh, maka Allah Taala akan ampunkan dosa-dosa mereka. Ketergelinciran pasti akan berlaku. Semoga Allah Taala memberi kefahaman kepada saya dan juga tuan-tuan. InsyaAllah kita akan sambung pada ayat ke-55, 55 dan seterusnya. Bagaimana dilantik Nabi Yusuf menjadi Menteri Kewangan dan diberi tawaran kepada Nabi Yusuf AS menjadi orang yang dekat dengan raja pada ketika itu. Semoga Allah Ta'ala memberi kefahaman kepada saya dan juga tuan-tuan. Kita tutup majlis dengan tasbih kafarah dan juga suratul Asr. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu